Kerajaan Sarawak melancarkan program transformasi syarikat milik kerajaan SOE bagi memperkukuh prestasi, tadbir urus dan daya saing entiti strategik negeri. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata SOE perlu beralih daripada model lama yang bergantung kepada sokongan awam kerana pendekatan itu tidak lagi mencukupi dalam persekitaran ekonomi yang semakin kompetitif. SOE perlu mempunyai kedudukan kewangan kukuh, diurus secara profesional serta mampu mencipta nilai jangka panjang kepada rakyat Sarawak. Sarawak mempunyai kelebihan dari segi sumber semula jadi, potensi tenaga boleh diperbaharui, biodiversiti yang kaya dan kedudukan strategik yang mampu memacu pertumbuhan ekonomi negeri. Sehubungan itu, badan berkanun dan syarikat berkaitan kerajaan perlu memastikan setiap mandat yang dilaksanakan selari dengan agenda pembangunan pasca COVID-19 2030 PCDS 2030. Beliau berucap merasmikan program transformasi SOE, ikrar tadbir urus baik, prestasi tinggi dan penciptaan nilai di Kuching. Program tersebut merupakan fasa pertama pelan transformasi yang melibatkan 36 entiti strategik negeri. Graduan Melayu Sarawak diseru merebut peluang dalam bidang ekonomi baharu berasaskan teknologi, inovasi dan tenaga hijau. Ia bagi memastikan mereka terus relevan serta mampu menjadi peneraju pembangunan negeri. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, Sarawak kini giat membangunkan ekonomi baharu yang memerlukan tenaga kerja berkemahiran tinggi. Justru graduan digalak ceburi bidang strategik seperti sains data, keselamatan siber, bioteknologi, teknologi tenaga, kejuruteraan maju dan bidang STEM bagi memenuhi keperluan industri masa depan. Beliau berucap pada Majlis Perasmian Konvensyen Graduan Melayu Sarawak 2.0 di Institut Pendidikan Guru Kampus Batu Lintang. Teks ucapan beliau dibacakan Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat, Datuk Dr. Anwar Rapai. Matlamat sebenar kita ialah melahirkan graduan yang berkualiti, kompeten dan mempunyai kemahiran yang diperlukan oleh industri masa hadapan. Beliau yakin Sarawak berada di landasan tepat untuk capai visi Sarawak Maju 2030 berasaskan kestabilan politik, dasar pembangunan jelas serta perpaduan rakyat. 6 lagi tapak dan struktur bersejarah di Sarawak dicadang untuk diwartakan sebagai tapak warisan negeri. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, usaha itu ke arah memastikan khazanah sejarah dan warisan negeri terus dipelihara untuk generasi akan datang. 6 tapak dipersetujui untuk diwartakan ialah 3 di Kuching, membabitkan bangunan lama kuartus jururawat di Kuching, bangunan Jepun berdekatan Lebuh India dan tapak laluan kereta api Sarawak Lama dan depoh penyelenggaraan. Manakala 2 di Miri iaitu Rumah Api Tanjung Lubang dan Empangan Salomi serta 1 tapak di Saratok iaitu Kuburani. Katanya Empangan Salomi mempunyai nilai sejarah tersendiri kerana dibina semasa pendudukan Jepun bagi membekalkan sumber air kepada penduduk ketika itu. The decision of the Sarawak Heritage Council meeting today, I'm pleased to inform that during this meeting that we have today, we have agreed also to gazette the following sites and structures. Beliau berkata demikian kepada media selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Warisan Sarawak 2026 di Kuching. Dalam pada itu, Datuk Seri Abdul Karim memaklumkan Museum Industri Brook Dockyard yang dibuka secara rasmi 20 April lalu merekodkan seramai lebih 37,000 pengunjung setakat 31 Mei lepas. Katanya jumlah tersebut membuktikan usaha membangunkan muzium berkenaan berjaya menarik minat orang ramai selain dipercayai menjadi satu-satunya muzium seumpamanya di Malaysia. Sementara itu, Taman Arkeologi Santubong dan Pusat Wallace yang dibuka pada 4 Oktober tahun lepas pula mencatatkan lebih 16,000 pengunjung setakat 31 Mei lepas. Lokasi tersebut semakin mendapat perhatian pengunjung, khususnya pelancong yang berkunjung ke kawasan Damai dan Santubong untuk mengenali sejarah serta warisan arkeologi Sarawak.
Cabaran digitalisasi serta kedudukan sekolah di kawasan luar bandar bukan penghalang pelajar untuk mencapai kecemerlangan akademik. Ia sekiranya disertai dengan kesungguhan, disiplin dan sokongan berterusan daripada guru serta ibu bapa. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang berkata kejayaan pelajar Maktab Rendah Sains Mara MRSM Betong dalam peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM 2025 bukti faktor geografi bukan alasan untuk membataskan pencapaian pelajar. MRSM Betong tu berada di luar kawasan luar bandar. Banyak cabaran yang kita tempuhi, terutama dalam perkembangan teknologi pada masa ini yang memerlukan kuasa digital, dan kita di MRSM Betong pun menghadapi challenge ataupun cabaran yang sama. Apa yang lebih penting sekali adalah sokongan daripada guru. Beliau berucap pada Majlis Penyerahan Sumbangan Yayasan Pelajaran Mara YPM kepada pelajar cemerlang SPM MRSM Betong tahun 2025 di bahagian Betong. Dalam peperiksaan SPM 2025, MRSM Betong catat grade purata sekolah GPS 2.7195 daripada keseluruhan 103 calon. Seramai 15 pelajar memperoleh keputusan 8A dan ke atas, termasuk 9 pelajar yang meraih keputusan semua A. Lebih membanggakan, pelajar Adzin Farel Hakimi Muhammad Azrul Azizi mencipta sejarah sebagai penerima keputusan 9A pertama dalam sejarah kurikulum standard sekolah menengah MRSM Betong. Sambutan Gawai Keamatan di CCI KCCI ke-17 tahun ini bukan sekadar platform meraihkan warisan budaya, malah tampil dengan pendekatan lebih progresif. Ia sebagai pemangkin pembangunan ekonomi, inovasi dan permekasan generasi muda. Timbalan Presiden Dewan Perniagaan dan Perindustrian Dayak DCCI Dr. Florence Christie berkata sambutan tersebut akan diadakan pada 27 hingga 28 Jun ini di pekarangan Dewan Perniagaan dan Perindustrian Dayak DCCI Kuching. Penganjuran memberi penekanan kepada usaha menghubungkan identiti budaya dengan peluang ekonomi dan pembangunan komuniti. Kita ada anggaran sebanyak 50 hingga 80 gerai-gerai yang mempamerkan produk-produk kraft tangan, dan juga kita ada agensi-agensi berkaitan seperti banks dan persatuan-persatuan lain yang akan juga mempamerkan produk mereka. Antara pengisian utama sambutan termasuk forum perniagaan, pameran produk kraft tangan, aktiviti persatuan serta penglibatan pelbagai sektor yang membuka ruang jaringan dan kerjasama. Beliau berkata demikian ketika menjadi tetamu program Randau Pemansang YFM di RTM Kuching. Penganjuran Gawai Keamatan di CCI KCCI diteruskan secara bergilir antara Sarawak dan Sabah sebagai simbol pengukuhan hubungan serta kerjasama berterusan antara kedua-dua wilayah. Sekian berita pagi Sarawak. Ikuti Stadium RTM selepas ini. Salam Malaysia Madani. With a bomb in it, birthdays, baby, better watch us. Better watch us.